warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam tajuk ikatan kimia. Kita hari ini akan melihat perbezaan dan kegunaan sebatian ion dan juga sebatian kovalen. Perbandingan sifat antara sebatian ion dengan sebatian kovalen. Kita akan lihat dari sudut pertama, kekondaksian elektrik sebatian. Yang kedua, ketelarutan sebatian di dalam air dan pelarut organik. Serta yang ketiga, takat lebur dan takat didih sebatian. Baik, di bawah ni ada jadual yang menunjukkan perbandingan antara sebatian ion dan sebatian kovalen. Kita lihat yang pertama, dari sudut kekondaksian elektrik. Sebatian ion boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Manakala sebatian kovalen tidak dapat mengkondaksi elektrik dalam semua keadaan. Ketelarutan dalam air pula, kebiasaannya sebatian ion larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Sebatian kovalen pula biasanya larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Takat lebur dan takat didih sebatian ion adalah tinggi, manakala sebatian kovalen takat lebur dan takat didihnya rendah. Okey, kita akan melihat dengan lebih mendalam tentang kekondaksian elektrik, ketelarutan dalam air serta takat lebur dan takat didih. Baik, yang pertama, kekondaksian elektrik sebatian. Kita akan lihat. Baik, hasil pemerhatian yang kita dapati bahawa plumbum 2 bromida dalam keadaan pepejal mentol tidak menyala. Manakala dalam keadaan leburan, mentol menyala. Maka inference yang dapat kita buat adalah plumbum 2 bromida tidak dapat mengkondaksi elektrik dalam keadaan pepejal tetapi boleh mengkondaksi elektrik dalam keadaan leburan. Apabila plumbum 2 bromida kita gantikan dengan naftalina, kita dapati semasa pepejal mentol tidak menyala. Begitu juga bila naftalina menjadi leburan, mentol tidak menyala. Inferensi yang dapat kita buat adalah naftalina tidak dapat mengkondaksi elektrik sama ada dalam keadaan pepejal atau leburan. Baik, kita akan melihat dengan lebih lanjut tentang kekondaksian elektrik sebatian ion dan sebatian kovalen. Sebatian ion dan sebatian kovalen mempunyai sifat kekondaksian elektrik yang berbeza. Sebatian ion tidak boleh mengkondaksi elektrik dalam keadaan pepejal, tetapi boleh mengkondaksi elektrik dalam keadaan leburan dan juga larutan aqueous. Manakala sebatian kovalen tidak boleh mengkondaksi elektrik dalam semua keadaan. Baik, kita lihat kekondaksian elektrik dalam sebatian ion. Dalam pepejal sebatian ion, ion-ion yang berlawanan charge ditarik bersama oleh daya elektrostatik yang kuat dalam struktur kekisi. Macam mana struktur kekisi? Ingat lagi itu contoh bagi natrium klorida. Maka ion-ionnya ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat dan membentuk struktur kekisi. Ion-ion berada pada kedudukan yang tetap dan tidak boleh bergerak. Kita bayangkan macam itulah. Ion-ion dia berada pada kedudukan yang tetap dan tidak boleh bergerak. Maka sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak dapat mengkondaksikan elektrik. Okey. Bila kita jalankan eksperimen, kita letakkan pepejal sebatian ion dalam bikar dan kita celupkan 2 elektrod karbon yang disambungkan kepada mentol dan bateri, kita akan dapati bahawa mentol tidak menyala.
ini disebabkan oleh ion-ion tidak dapat bergerak ke elektrod positif ataupun negatif. Bagaimana pula kekondaksian elektrik dalam keadaan aqueous ataupun leburan? Ion-ion dapat bergerak bebas kerana daya tarikan elektrostatik telah diatasi. Okey, jadi ion-ion bebas bergerak pada ketika ini. Ini yang menyebabkan sebatian ion dapat mengkondaksikan elektrik. Bila kita lihat dalam lita, kita letakkan dalam bikar sama ada leburan atau larutan aqueous sebatian ion, kita akan dapati mentol menyala. Okey. Ini disebabkan oleh ion-ion yang bebas bergerak dalam sebatian ion. Ion positif akan bergerak ke terminal negatif. Okey. Ion positif kita panggil kation. Jadi kation akan tertarik ke terminal negatif. Begitu juga dengan ion negatif akan tertarik ke terminal positif. Ion negatif kita panggil apa? Anion. Jadi anion akan tertarik ke terminal negatif. Maka lita lengkap. Sebab tu mentol menyala. Keadaan ion dalam keadaan pepejal, leburan ataupun larutan aqueous. Dalam keadaan pepejal, sebatian ion dalam struktur kekisi, di mana ion-ionnya rapat pada kedudukan yang rapat dan tidak bebas bergerak. Maksudnya dalam pepejal, ion-ion tidak bebas bergerak. Bila kita leburkan, maksud leburkan, kita akan panaskan sehingga melebihi takat lebur. Jadi pepejal akan bertukar menjadi cecair. Jadi kita panggil ia leburan. Pada leburan, ion-ion bebas bergerak. Manakala dalam larutan aqueous, bermaksud kita tambahkan air pada suhu bilik. Bila kita tambahkan air, ion-ion dalam larutan aqueous juga bebas bergerak. Oleh sebab itu, dalam keadaan leburan dan juga larutan aqueous, sebatian ion boleh mengkondaksikan elektrik kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Manakala dalam keadaan pepejal, ion-ion tidak bergerak bebas. Sebab tu tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Kekondaksian elektrik dalam sebatian kovalen pula, sebatian kovalen terdiri daripada molekul-molekul neutral dan tidak membawa sebarang charge. Sebatian kovalen tidak mengandungi ion. Oleh itu, sebatian kovalen tidak dapat mengkondaksikan elektrik dalam semua keadaan. Okey, sama ada dalam keadaan pepejal, cecair ataupun gas, semuanya dalam bentuk molekul. Bila kita uji dalam lita, menggunakan lita, kita dapati bahawa mentol tidak menyala. Dalam bikar kita dah letak pepejal ataupun leburan sebatian kovalen. Ini berlaku disebabkan molekul-molekul neutral yang bergerak bebas. Bila molekul-molekul neutral, tidak ada yang akan tertarik ke terminal negatif ataupun positif. Bagaimana dengan ketelarutan sebatian? Contoh di sini, pelarut yang kita guna ada dua. Yang kita belajar pun memang dua, iaitu sama ada dalam air, pelarut kita air, ataupun pelarut organik. Contoh pelarut organik di sini ialah cyclohexana. Apabila sebatian ion
Dekat gambar magnesium klorida, dalam jadual natrium klorida. Itu maksudnya sebatian ion lah ya. Sebatian ion kita masukkan dalam air dan kita lihat ketelarutannya. Begitu juga magnesium klorida kita masukkan dalam cyclohexana. Kita akan dapati bahawa dalam air sebatian tersebut larut, manakala dalam cyclohexana tidak larut. Maka inference yang kita dapat buat di sini bahawa natrium klorida ataupun magnesium klorida bercerai dalam air menghasilkan ion natrium dan ion klorida yang bebas bergerak. Sebab tu dia larut. Manakala naftalena tidak larut dalam air, tetapi naftalena larut dalam cyclohexana. Maka inference kita bahawa naftalena mengandungi molekul-molekul neutral yang tidak boleh bercerai dalam air. Ketelarutan sebatian ion dan sebatian kovalen dalam air. Kebanyakan sebatian ion boleh larut di dalam air, tetapi tidak larut di dalam pelarut organik. Manakala sebatian kovalen tidak larut dalam air, tetapi boleh larut dalam pelarut organik. Ini adalah gambaran bagaimana sebatian ion larut dalam air. Ketelarutan sebatian ion dalam air. Apabila dilarutkan di dalam air, molekul air membantu mengatasi daya tarikan elektrostatik di antara ion dan meruntuhkan struktur kekisi pepejal sebatian. Okey, maka ion-ion bergerak bebas di dalam air. Ingat lagi molekul air di mana atom oksigen mempunyai keelektronegatifan yang lebih tinggi daripada atom hidrogen. Maka pembentukan cas negatif ataupun cikgu panggil dulu kutub negatif di bahagian atom oksigen dan cas separa positif yang cikgu panggil kutub positif di bahagian atom hidrogen. Sebab tu air adalah pelarut berkutub. Baik, apabila natrium klorida dimasukkan ke dalam air, kita akan dapati bahawa ion natrium akan tertarik ke bahagian atom oksigen, kutub negatif molekul air. Jadi, daya tarikan elektrostatik antara ion dalam struktur kekisi telah pun diruntuhkan. Begitu juga dengan ion klorida akan tertarik ke bahagian atom hidrogen, kutub positif molekul air. Sebab tu kita nampak di sekeliling ion klorida semuanya warna putih sebab dia adalah kutub positif hidrogen. Manakala yang mengelilingi ion natrium semua warna merah disebabkan oleh kutub negatif oksigen yang menarik natrium. Tertekan. Maka molekul sebatian kovalen boleh larut di dalam pelarut organik dan tidak larut di dalam air. Baik, eksperimen dijalankan dengan meletakkan sebatian ion dan sebatian kovalen dalam sebuah tabung uji, kemudian direndamkan dalam air suling, kemudian dipanaskan. Kita akan dapat pemerhatian apabila magnesium klorida tidak ada perubahan, manakala naftalina kita dapati melebur dengan cepat. Maka inference kita bahawa magnesium klorida mempunyai takat lebur yang tinggi, manakala naftalina mempunyai takat lebur yang rendah. Takat lebur dan takat didih sebatian ion
Sebatian ion kita tahu ia terdiri daripada ion positif dan ion negatif yang ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Maka, tenaga haba yang banyak diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik yang kuat tadi. Maka, takat lebur dan takat didih sebatian ion adalah tinggi. Sebatian ion biasanya wujud sebagai pepejal yang tidak meruap pada suhu bilik. Takat lebur dan takat didih sebatian ion seperti natrium klorida yang mengandungi ion positif dan ion negatif yang ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat, iaitu ion natrium dan ion klorida tadi ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Ini dalam bentuk struktur kekisi natrium klorida. Apabila dipanaskan, tenaga haba yang banyak diperlukan untuk mengatasi daya tarikan elektrostatik yang kuat supaya sebatian tersebut melebur, melepasi takat lebur ataupun mendidih melebihi takat didih. Maksudnya kita panaskan sehingga melebihi takat lebur ataupun takat didih. Maka sebatian ion akan bercerai ataupun runtuhlah struktur kekisinya. Maka pada ketika ini ion-ion adalah bebas bergerak. Oleh itu, natrium klorida mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Takat lebur dan takat didih sebatian kovalen pula bagi struktur molekul ringkas terdiri daripada molekul-molekul neutral yang ditarik oleh daya tarikan antara molekul yang lemah. Daya tarikan ini juga dikenali sebagai daya van der Waals. Hanya sedikit sahaja tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul yang lemah. Maka, takat lebur dan takat didih sebatian kovalen adalah rendah. Sebatian kovalen biasanya wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Baik, kita lihat daya tarikan van der Waals antara molekul rendah sebatian kovalen, contohnya metana, adalah sangat lemah. Itu molekul metana ada daya tarikan van der Waals yang lemah. Tenaga haba yang rendah ataupun sedikit sahaja tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul yang lemah supaya sebatian kovalen ini melebur ataupun mendidih. Oleh kerana metana mempunyai takat lebur, oleh kerana itu, metana mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Baik, dalam buku teks ada lensa kimia. Saja cikgu tarik perhatian semua. Cicak boleh melekat pada permukaan dinding. Hal ini disebabkan oleh tindak balas antara sejumlah elektron daripada molekul ratusan bulu halus yang terdapat di bawah tapak kaki cicak dengan sejumlah elektron daripada molekul dinding. Tindak balas ini membentuk tarikan elektromagnet yang dikenali sebagai daya tarikan van der Waals. Baik, kita lihat struktur sebatian kovalen. Terdapat dua jenis struktur molekul bagi sebatian kovalen. Yang pertama adalah struktur molekul ringkas. Yang kedua, struktur molekul gergasi. Okey, kita lihat struktur molekul ringkas dahulu. Struktur molekul ringkas, molekul itu terdiri daripada beberapa atom, di mana atom-atom itu digabungkan oleh ikatan kovalen yang kuat. Walau bagaimanapun, molekul-molekul yang berasingan hanya dihubungkan oleh daya tarikan antara molekul yang lemah. Kita panggil apa tadi? Daya van der Waals. Contohnya, klorin, karbon dioksida dan air.
Baik, kita lihat contoh klorin. Antara atom klorin dan atom klorin, di sini wujudnya ikatan kovalen yang kuat. Maksudnya atom klorin dan atom klorin diikat oleh ikatan kovalen yang kuat. Manakala antara molekul klorin dengan molekul klorin pula ditarik oleh daya van der Waals. Daya van der Waals ini adalah lemah. Bagi sebatian kovalen gergasi, nama pun gergasi. Jadi struktur molekul gergasi ataupun struktur makromolekul, nama lain dia, mengandungi beratus ribu atom yang digabung bersama oleh ikatan kovalen yang kuat membentuk satu rangkaian atom 3 dimensi, di mana tidak terdapat molekul-molekul yang berasingan dan daya tarikan antara molekul yang lemah. Tak ada. Tak ada. Okey. Contoh struktur molekul gergasi adalah grafit, berlian ataupun orang panggil intan, dan silikon dioksida. Okey, kita lihat contoh struktur 3 dimensi berlian. Atom yang terlibat hanyalah atom karbon, di mana atom karbon ini boleh membentuk 4 ikatan kovalen antara atomnya. Itu adalah ikatan kovalen yang kuat. Jadi dia berangkai-rangkai. Ini ada sebahagian daripada berlian yang kita lihat. Baik. Untuk kita melihat lebih jelas struktur molekul gergasi, grafit, berlian dan silikon dioksida. Okey. Contoh kita lihat grafit. Grafit warna hitam, dia gelap. Okey. Di mana strukturnya? Tu dia. Kita dapati bahawa atom karbon berikat dalam bentuk heksagon, berlapis-lapis. Okey. Jadi dia kita guna dalam mata pensel ataupun kita pakai karbon, warnanya hitam. Manakala berlian, berkilat, transparent pula tu. Strukturnya seperti yang kita lihat tadi, juga daripada karbon juga, sama dengan grafit, dia karbon, cuma bentuk ikatannya berbeza. Dia jadi perhiasan biasanya, batu permata. Dan akhir sekali ialah silikon dioksida, di mana silikon akan berikat dengan oksigen. Ini dekat mana kita jumpa? Pada pasir. Pasir adalah silikon dioksida. Seterusnya kita membandingkan perbandingan antara molekul ringkas dan juga molekul gergasi sebatian kovalen. Contoh untuk molekul ringkas, kita ada air, karbon dioksida dan juga amonia. Contoh molekul gergasi yang cikgu ambil di sini adalah silikon dioksida. Itu adalah bentuk molekul gergasi silikon dioksida. Kemudian kita lihat strukturnya. Struktur bagi molekul ringkas, strukturnya adalah kecil dan ringkas, boleh didapati dalam bentuk pepejal, cecair dan gas. Manakala molekul gergasi, dia sangat besar dan biasanya didapati dalam bentuk pepejal. Ikatan kimia yang wujud dalam molekul ringkas adalah ikatan kovalen yang kuat di dalam molekul. Dan daya van der Waals yang lemah antara molekul. Boleh beza, ikatan kovalen dalam molekul, daya van der Waals yang lemah antara molekul. Manakala molekul gergasi hanya ada ikatan kovalen yang kuat di dalam molekul. Itu je dia ada, ikatan kovalen yang kuat dalam molekul. Tidak wujud daya tarikan van der Waals antara molekul kerana struktur gergasinya. Bagaimana dengan takat lebur, takat didih molekul ringkas? Dia adalah rendah.
Kenapa? Jadi, bila dia rendah, hanya sedikit sahaja haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan van der Waals yang lemah antara molekul. Manakala molekul gergasi, takat lebur, takat didihnya adalah tinggi. Maka, banyak tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan. Dia nak putus ikatan, beza. Molekul ringkas tadi mengatasi daya tarikan. Memutuskan ikatan kovalen yang kuat. Sebab tu dia tinggi takat lebur, takat didihnya. Contohnya macam apa? Silikon dioksida. Sehingga 1000 lebih baru dia jadi cecair. Bila dia jadi... Bagi kegunaan sebatian ion dan sebatian kovalen dalam kehidupan seharian, kebanyakan sebatian ion dan juga sebatian kovalen yang digunakan dalam kehidupan adalah seperti dalam sektor perindustrian, pertanian, perubatan dan kegunaan rumah. Dalam sektor perindustrian, sebagai contoh, sebatian ion lithium iodida digunakan di dalam bateri, manakala cat yang mengandungi sebatian kovalen seperti pigmen dan juga pelarut turpentin. Dalam bidang sektor pertanian pula, sebatian ion, contohnya amonium nitrat dan kalium klorida digunakan di dalam baja. Racun prosak yang digunakan untuk membunuh rumpai dan serangga prosak mengandungi sebatian kovalen seperti bromoetana dan kloropikrin. Dalam bidang perubatan, sebatian ion, contohnya natrium bikarbonat, digunakan dalam antasid untuk melegakan gastrik, manakala paracetamol adalah sebatian kovalen yang digunakan untuk merawat sakit seperti demam atau keradangan. Dan di kegunaan rumah pula, deterjen yang mengandungi sebatian ion seperti natrium klorat yang digunakan untuk kerja pembersihan rumah. Gliserol adalah sebatian kovalen yang ditambah ke dalam produk penjagaan kulit untuk melembapkan kulit dan membantu mencegah kulit kering. Okey, semua diharap dapat membuat latihan ujian kendiri 5.7 muka surat 130. Okey, jumpa lagi.